Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa usalli wa usallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirna mimma nusina wa 'allimna mimma jahilna. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana waj'alna min ibadikan najihin wal faizina fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk bersama-sama menghadirkan diri kita dalam majlis ilmu ini, majlis seumpama ini. Tanpa taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan dapat bersama. Jadi kita banyak bersyukur pilihan Allah. Allah Taala pilih kita di kalangan ramai-ramai orang ni. Pada saat ada ketika ini Allah Taala pilih kita untuk mendalami ilmunya, ilmu yang berkaitan dengan Quran. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini, kita berkongsi ini, kita mendalami ini menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di hari akhirat nanti. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama mengikhlaskan hati kita. Kebersamaan kita berkongsi ilmiah ini hanya mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara keseruan dalam kita belajar ni boleh menguasai bahasa Arab. Jadi kita jangan anggap bahasa Arab ni payah, jangan mudah. Tak payah kalau kena kaedah mudah. Orang muallah di Afrika, orang muallah di Eropah pergi ngaji Universiti Madinah, kosong tak ada bahasa Arab, tapi dia boleh kuasai sebagai Arab kecil. Kena belajar, mungkin payah. Payah tu sebab tak kena kaedah. Letak rebor awal-awal, letak duri awal-awal lagi. Payah boleh ngaji bahasa Arab. Tak boleh lagu tu. Kena ngaji. Bahkan ada seorang ustaz tu dia duk timur-timur wajib sebenarnya ngaji bahasa Arab. Wajib. Jadi orang tak faham sebenarnya wajib ngaji bahasa Arab. Setidak-tidaknya kita faham maksud bacaan dalam semaya kita. Kita faham Quran. Tak lepas sebenarnya tanggungjawab lagi mana kita tak faham Quran. Quran diturunkan untuk kita faham. Bukan untuk baca tak tahu maksud ke apa semua. Bagaimana tidak ada inisiatif usaha untuk kita faham Al-Quran. Dosa kita. Nabi Muhammad dihantar untuk manusia memahami Quran. Kita ngaji dengan usia kita setara mana kita mengaji untuk memahami Quran, mendalami Quran. Di antara alat untuk kita memahami Al-Quran adalah menguasai bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Secara koda-koda lah orang lagu ni, koda-koda dia gitu. Tapi biar ada inisiatif mempelajari bahasa Arab. Jadi berdosa tak mengaji bahasa Arab kenal. Waktu kita NGO, Ustaz NGO Ismail kan, NGO level-level tertentu, kita berlevel tertentu wajib mengaji bahasa Arab, basic bahasa Arab. Sebab kita nak baca kitab Arab. Ilmu-ilmu dalam Islam ni banyak dalam bahasa Arab. Jadi kita kena mengaji bahasa Arab, kena paksa diri kita mengaji bahasa Arab. Jadi wallah kita doa lah orang kita tak sing ngaji bahasa Arab tu. Biar terbuka kita hati. Biar ngaji bahasa Arab untuk memahami maksud ma'ani Al-Quran, rahsia-rahsia mukjizat Quran itu. Kalau kita tak mempelajari bahasa Arab, kita tidak akan tahu mukjizat Quran itu, rahsia tu, tersirat tu. Okey. Satu. Kemudian bahasa Arab ni bahasa ilmiah. Nak nambah ilmu ke mana kalau kita tak menguasai bahasa Arab lah. Jadi sebelum pergi Mesir, belum kita pergi Timur Tengah, kita usahalah sebab yang mungkin untuk kita kuasai koda-koda kan? Tapi jangan tak ada inisiatif usaha. Jangan cukup memadai dengan sekolah yang kita belajar. Jangan cukup memadai. Kadang-kadang ustaz tengok budak-budak sekolah Arab ni action pandai. Tanya fa'il isim kana tak tahu. Dia tak selesai nak selesai masalah gitu.
Ya kadang kita tak ingat hal, kita senantiasa bicara jadi ingat. Ya senantiasa jadi ingat. Kena ngaji. Jangan hanya di sekolah saja cari tutup guru, ustaz-ustaz ngajar di masjid. Bukan ngaji kaedah semata-mata kaedah supaya kita ngaji ni semata-mata kaedah ni payah. Orang level tinggi sikit dah ni. Ngaji kaedah ni. Kita kaedah supaya ustaz ngajar dulu. Tu kaedah buku Ummul Qura, kaedah buku apa ni Universiti Madinah. So lagi kaedah Universiti Al-Imam Riyadh. Ya ada kaedah dia. Okey. Ada keistimewaan berlaku, kelebihan berlaku tu. Saya tak tunjuk lagi cak kaedah bahasa Arab Universiti Riyadh. Okey. Dia hak Riyadh tu kaedah dia tu di samping dia berat sikit. Di samping dia latih kita tubi kita supaya menguasai perkataan Sarawak luar Arabiah. Sarawak tu perkataan lah. Ikut Inggeris bukan? Vocab tu kan Sarawak tu. Di samping tu dia ngajar dah kaedah-kaedah Araja apa semua. Lepas tu dia suruh kita nulis dah insya apa semua. Kaedah Universiti Madinah. Kalau kita Universiti Al-Imam, kalau kita mulim kita kata la'i menguasai ketiga-tiga buku, ketiga-tiga kaedah ni Universiti Madinah kita, itu sebelum pergi Mesir. Sebelum Universiti Madinah okey kita itu Ummul Qura apa gitu Jamiah Al-Imam, insya-Allah kita akan jadi orang yang bercakap bahasa Arab dengan fasih dan menguasai kaedah-kaedah bahasa Arab. Kita kasut suara. Tegiden enggak? Kita ada pisah dah. Ni giden pisah ataupun pisah tupu. Ini kita ada kerih pisah. Marilah lagu mana kita boleh tebah perang. Ni nak nebah tak boleh. Tak boleh. Pisah tupu. Okey, sebagai mukadimah mudah-mudahan peringat tersebut bagi teringat. Kalau ustaz sendiri pun kalau tak ingat jargon, tapi tak ingat, tak mulai kan. Dia kena mulai. Muju ada orang nak ngaji. Muju. Tuhan pilih. Tuhan berapa rancang. Siapa nak mengaji ni? Tak ada. Kita nak mengajar sangat. Macam masjid kita mengajar tafsir. Tafsir kadang-kadang orang kita isi kandung tafsir, kita cuba Allah ayat tempat teks sikit bunyi kasar orang tak singat mari lagi. Bunyi kasar sikit ya. Tafsir. Kadang-kadang kena atas pala. Ayat Quran kena atas pala kita. Kita tafsir dengan uslub bahasa tepat teh kena tak selalu marah lalu. Benda sungguh berlaku. Orang ngaji Islam nak didik jiwa. Nak didik jiwa, Quran nak didik jiwa, kadang-kadang benda pendidikan betul dengan nafsu kita. Emosi dia, naluri kita betul dengan sebab nafsu kita tak comel kan. Jadi ia nak bersih diri kita. Tiba-tiba apabila kita Allah ayat perbincangan tentang ayat satu ayat tu kena atas kepala tu, atas kepala orang ngajar pun kena. Kena orang ngajar sendiri pun kena. Tapi kena juga orang ramah tu setengah-setengah dia kecil hati dia sing ngajar. Dia segi dengar. Lepas tu dia pula. Dia pecat dia sering ngajar. Sebab mungkin bahasa kita tu agak kasar sikit. Okey, kalau gitulah. Okey, baik. Sebagai mukadimah okey. Hari ni kita akan bincang apa? Babu badani wa nafa'ani zaini kami dia. Badan lagi deh. Badan tu tak habis dah. Badan rolak apa semua tu. Habis dah deh. Nafa'ani zaini wa ra'aitu Zaidan al-Farasa. Ra'aitu Zaidan al-Farasa. Itu dah deh. Badan rolak tu dipanggil. Kita bicara dah. Mansubatil al asma. Kita dah lepas dah berbicara kita marfu'atul al asma. Okey. Ni hari ni mansubah. Hak ropok. Kita dah bicara dah. Okey, bukan asma saja ropok ni, fi'il mudhari' pun ropok. Okey. Jadi baru ni kita dah bicara dah bab marfu'ah. Marfu'ah ni nombor satu fi'il mudhari'. Kalau ropok dengan dhammah dia ropok dengan dhammah ketika mana fi'il mudhari' lam yattasil akhiri bi syai'.
Tu dia ropok dengan dhamma. Kalau dia ropok dengan alif, ropok dengan waw ketika dia musanna dan jamu. Dan ketika mana Misalkan ada ya ada yang mukhatabah. Ya mukhatabah. Ayolah af'alul khamsah tu. Al-af'alul khamsah tu ropok. Ropok dengan alif, ropok dengan waw, ropok dengan nun. Ya, af'alul khamsah. Okey, ropok. Fi'il mudhari' ropok. Nombor satu fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu. Fi'lul mudhari' lam yattasil bi akhirih syai'. So, yang kedua fi'il mudhari' ropok juga. Ropok dengan alif nun, alif dan nun al-af'alul khamsah tu. Fa'al khamsah. Al-af'alul khamsah tu dia ropok dengan alif dan dengan nun. Okey, kemudian hak ropok juga isi fa'il. Fa'il, okey? Ja'a ar-rajulu, ropok juga. Kemudian kita bincang juga baru ni hak ropoknya mubtada. Nah, ropok mubtada. Ropok. Okey. Kemudian asmaul khamsah. Asmaul khamsah ketika mana ropok? Asmaul khamsah ketika mana ropok dengan waw. Okey, ropok tu sebab pokok ropok belaka tu. Jadi kita kena ingatlah set-set ropok tu. Ketika nasak asmaul khamsah nasak dengan alif. Ketika jar qafak dengan ya. Kena nulis sikit lagi kan? Kena perhati ra'aitu akhaka. Gitu. Ra'aitu akhaka. Ra'aitu tu fi'il wa fa'il. Akhaka tu maf'ul bih. Siap maf'ul bih kena nasak. Nasak dengan apa? Nasak dengan alif sebab asmaul khamsah. Gitulah. Ja'a akhuka. Situ akhuka tu fa'il. Fa'il dia kena marfu'. Kalau fa'il dia kena marfu'. Marfu' dengan apa situ? Marfu' dengan wa sebab asmaul khamsah. Nazartu ila akhika. Aku telah tengok kepada saudara kamu. Akhika tu ja dah. Ila tu ada perkataan ila tu. Jadi ya ja situ jaga ja dengan ya karena asmaul khamsah. Jadi kita dah lebih kurang kita lah selesai dah bab-bab marfu' tu. Lepas tu lagi hak ropoknya apa lagi hak ropok? Isim kana. Mubtada tu ropok juga. Lepas tu apabila masuk kana wa akhawatuha ya ropok isim. Kana wa akhawatuha ropok isim nasak khabar kan. Tu bab ropok tu. Isim kana. Lepas tu kemudian gapo pula hak ropok? Khabar inna da akhawatuha. La innal muslima qawiyan. Innal muslima qawiyan. Innal muslima qawiyun. Ya inna tu wa akhawatuha dia menasak ke isim meropok ke khabar. Kalau kana tu meropok ke isim menasak ke khabar. Kanal muslimu qawiyan. Ya, kana al muslimu qawiyan. Gitu deh. Kalau innal muslima qawiyun. Innal muslima qawiyun. Kanal muslimu qawiyan. Deh, itu bab-bab ropok belaka tu. Okey. Jadi baik, balik hari ni kita tengok bab mansub. Mansub. Cuba baca mata. Isi hak mansub. المنسوبات 15 وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى وخبر كان وأخواتها واسم Tak salah itu. منادى Wal maf'ulu min ajli. Ada tak? Tak ayat situ. Oh, jatuh tu. واسم الله والمنادى. Apa ni? Wal masdaru ada? والمصدر وظرف Wa tamyizu والتمييز wal mustathna مستثنى wal ismu la بسم الله ada. Apa tu? Wal munada المنادى
Lepas tu wal maf'ulu min ajlihi ada. والمفعول به المفعول به Wal maf'ulu min ajlihi tak ada. tak ada. Kena bubuh. Wal maf'ulu min ajlihi. Wal maf'ulu ma'ahu ada. Ada pun banyak. Tak ada juga. Wal maf'ulu ma'ahu tak ada. Jatuh tu. Dah tersetok tu. Lepas tu wal maf'ulu ma'ahu wa khabaru kana wa akhwatuha. Wa akhwatiha ada. Ada. Baca straight. Ada ni. Ada. Ya duduk belakang. Duduk belakang. Khabaru kana wa akhwatiha wa ismun inna wa akhwatiha wal maf'ulu min ajlih Itu. Belakang tu. Dia silap cetak tu. wal maf'ulu ma'ahu wat tabi'u lil mansubi wa huwa arba'atu asya' an-na'tu wal 'atfu wat tawkid wal badal. Okey, dah ada 15. Hak mansub ni. Isi hak mansub ni dia ada 15. Nombor 1 wahiyal maf'ulun bih. Siap maf'ulun bih dia kena mansub, kena baca mansub. Kalau tak tulis baris pun kita kena baca mansub. Maf'ulun bih. Nak ada maf'ulun bih dia kena ada fa'il dengan fa'il. Dia kena ada fa'il dengan fa'il. Okey. Kita tengok ayat. Okey. Darabtu. Okey. Mana ayat maf'ul ni? Darabtu kalban. Okey. Darabtu kalban. Maf'ul bih. Siap maf'ul bih mesti isim. Kemudian nak baca dia tu kena ropa. Sini fa'il wa fa'il. Fa'il madhi ada fa'il. Ta sini ta ni ta fa'il. Ada. Lil mutakallim. Darabtu kalban. Kalban ni kalau kita berbaris pun kita kena baca. Kalau dia kita kalau dia gin dia tak berubah alih. Kita kena baca. Kita kena betul lah. Kalban. Kecuali dia berubah alih lah. Kalban. Kalau dia tak ada alif lam, dia kena berubah alif. Tanda tanwin. Alif tu tanda tanwin. Kalau dia tak berbaris pun kita boleh baca lah. Kalau dia berubah alif lam tak alif lah. Tapi kena baca Kalban. kalba. Maf'ul lebih. Gitu. Jadi maf'ul ni jadi lepas fa'il ada maf'ul. Fa'il tu pula ada fa'il hak tak ada tak perlu kau ada maf'ul ada juga. Darabat tu perlu ada maf'ul mutaaddi, fa'il mutaaddi kan. Fa'il mutaaddi ni dia kena ayat nak lengkap nak sempurna fa'il mutaaddi tu kena buat mari maf'ul. Tapi fa'il lazim tak perlu kau ada maf'ul. Jadi ta'rif fa'il lazim tapi tak boleh nak jadi kaedah lazim mutaaddi ke Ustaz sebut sebelum ni, tapi tak boleh nak jadi kaedah yang tetap yang mencakupi, cuma lebih-lebih kurang kita kata. Lebih-lebih kurang. Mana-mana fa'il. Mana-mana fa'il, mana-mana kata kerja. Dalam bahasa Arab lah. Mana-mana kata kerja yang dilakukan melibatkan sebahagian daripada anggota. Maka fa'il tersebut dipanggil fa'il mutaaddi. Fa'il mutaaddi ini berkandak kepada maf'ul. Contohnya daraba. Daraba biasa orang pukul dengan tangan kan. Orang pukul dengan tangan. Mana sebahagian. Okey, sebahagian. Tapi tak boleh nak jadi kaedah yang mencakupi lah. Okey, pukul dengan tangan. Okey. Jadi apabila sebahagian daripada anggota, maka fa'il tersebut fa'il mutaaddi. Fa'il mutaaddi nak biar lengkap sempurna kena buat mari, kena ada maf'ul. Kena ada fa'il dan maf'ul. Mana fa'il lazim pula? Fa'il yang dikerjakan ke seluruh anggota. Dia tak perlu bawa contohnya kharaja dakhala. Dia tak perlu kepada maf'ul fa'il tu. Kharaja Muhammadun minal masjid. Okey. Jadi fa'il itu lazim lah tu. Dakhala Muhammadun ilal masjid. Jadi gitu dah. Lebih kurang gitulah.
Tapi tak boleh nak jadi kaedah tetap. Ada juga. Hukum tetap kan? Hukum tetap. Tapi kebanyakannya gitu. Okey, kebanyakannya gitu. Sekali-sekali gitu. Yang kedua, tak ada yang lain tu. Ada. Okey, yang kedua masdar. Okey, yang kedua masdar. Masdar ni biasanya kita kata maf'ul mutlaq lah. Ada. Maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq ni kita nak cek maf'ul mutlaq ni kita buat mari perkataan dasar daripada fi'il tu. Masdar ni maksudnya maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Masdar ni maf'ul mutlaq. Masdar ni dasar, kata dasar. Masdar ni kata dasar. Isilah dia tu. Jadi maf'ul mutlaq ni ataupun masdar ni dia nasab juga. Contoh ayatnya darabtu al-kalba darban qawiyan. Okey. Kita tak guna takut semabu tebuh halilal lah. Tebuh halilal al-kalb. Kalau nak bubuh kalbang pun boleh. Ada masalah tapi kita takut tukar kata sifat apa semua kan. Darabtu aku telah pukul al-kalb al-kalba. Al-kalba. Jadi masdar ni atau apa maf'ul mutlaq ni ataupun masdar kita ambil kata dasar daripada fi'il mudhari. Fi'il madhi ataupun fi'il mudhari. Kata dasar daripada fi'il madhi atau fi'il mudhari. Darabtu kalba masdar. Darban qawiyan. Qawiyan sifat lah. Sifat kepada darban. Qawiyan. Ni masdar ataupun yang panggil maf'ul mutlaq. Nak cek mana? Kata dasar ni. Masdar ni kata dasar. Kata dasar kepada sesuatu fi'il. Sama ada fi'il madhi ataupun fi'il mudhari. Jadi darabtu al-kalba darban qawiyan. Darban ni kena, kalau kita nak ayat gini ni dia kena nasab. Dia kena nasab. Okey, dia kena nasab. Jadi kita i'rab ke apa? Ni maf'ul bih tadi. Ni maf'ul bih yang kita bicara tadi. Ni tak ada apa dah. Nasab dah juga. Ni pun nasab juga. Ada. Kita kata masdar. Kita kata nasab. Darb masdar. Darb ni masdar kepada darab tadi. Ataupun kita kata maf'ul mutlaq. Masdar ataupun maf'ul mutlaq. Boleh dua-dua nak ayat. Darb ni kita kata fadarban masdarun aw maf'ulun mutlaq. Mansub, dia mesti mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahira fi akhiri li'annahu ismu maf'ul. Maf'ul bih nasab juga. Maf'ul bih biasalah. Maf'ul bih. Maf'ul mutlaq ni, nak buat maf'ul mutlaq ni kena tengok kata dasar kepada fi'il tersebut. Ayat yang ada maf'ul mutlaq ni penguat. Okey, ayat ada. Tu dalam bahasa Arab ni ayat penguatan ni macam-macam jenis. Ada taukid. Ada taukid tu penguat juga kepada benda kita ayat sungguh benda tu ayat jenis taukid. Ayat jenis ada inna, ayat jenis ada khabar muqaddar. Tu jenis penguat belaka tu. Ayat ada jenis maf'ul mutlaq ataupun masdar.
Ayat-ayat gini-gini ayat nguat. Ayat ada nun tauqid, khafifah, saqilah. Ayat-ayat gini-gini ni ayat penguat. Mengukuh, kuat, sungguh. Aku telah memukul akan seekor wanita sebagai suatu pukulan yang kuat. Jadi maf'ul mutlak ni ataupun masdar ni dia kena nasab juga. Yang kedua zarah. Yang ketiga wa zarfuz zaman. Yang ketiga zarah. Kita kalau boleh kita skip tengok dalam goning ni. Kita skip tengok pering waktu big ni zarah. Ada hukum zarah apa semua dia ada bab. Kita bab khusus zarah. Tapi tak apalah sini nak ceritanya zarah ni dia mansub juga. Zarah. Sama ada zarah zamir ataupun zarah makan. Zarah zamir ni menunjukkan perkataan dalam bahasa Arab dia ada dua zarah. Di samping isim, di samping fi'il, di samping harah, selagi dia ada zarah. Zarah pula terbagi kepada dua. Zamir dengan makan. Zarah tu kan. Nak terjemah gapo tu zarah. Ayat terjemah gapo zarah tu dalam tu. Ayat tak terjemah dah. Keterangan masa, zarah zaman, zarah makan, keterangan tempat. Keterangan lah. Keterangan zaman, keterangan tempat. Zarah. Jadi zarah juga mansub juga zarah. Zarah ni. Zarah zamir ya, yang contoh zarah zamir. Wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nak baca gapo? Nak baca gapo? Zarah zamir. Zarah zamir. Yauma. Yaumal isni. Nabi dilahirkan pada hari Isnin. Cuba baca ayat ni dah. Wulida An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Yaumal isni. Yauman. Zarah ni, zarah zamir. Yaumal Isni. Jangan dibaca yaum gapo semua lagu ni. Isni. Dia baca. Kena baca yauma. Tapi kalau dia boleh berlakon kalau dia yaumul isni. Kalau tak ada depan ayat depan tu kita boleh juga baca yaumul isni. Kita anggap dia tu idhafah dengan isni tu. Mubtada. Okey. Mubtada kena marfu'. Okey. Kalau maksudnya sama kalau di situasi gini kena baca atas zarah. Yauma. Benarnya. Tapi kalau kita nak panjang ayat dia tak jadi zarah lah. Dia jadi isim biasa lah. Kita tulis fi. Kalau ada fi kita baca Yaumi. Ini kita buat fi. Buat fi jadi zarah. Apabila jadi zarah kena baca Yauma. Kalau kita nak memanjang ayat, nak tulis biar karangnya kita ni banyak kan? Fi yaumi. Nak pendek kalau suruh pendek ayat buat. Jadi Yauma. Okey. Macam juga. Zarah zamir juga. Okey, jadi yauma ni zarfu zaman. Yauma ni situasi gini zarfu zaman mansub wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahira fi akhir annahu ismu mufrad. Okey. So lagi orang tak kata sabahul khair. Orang tak kata sabahul khair. Orang kata Masa khair. Orang kata sabahul khair. Orang tak kata masaul khair. Orang kata masa'al khair. Sabahul khair. Orang tak kata masaul khair. Orang tak kata sabahul khair. Orang kata sabahal ha. Sabah tu zarah zaman masa'a makan. zamir kok betul.
Masak. Sabahal khair. Kalau Mesir gak ke, kita pergi jumpa dengan Tok Arab kat di samping kita pergi salat, dia kecek banget sikit dengan dia. Dia ramah sikit, dia ramah dia. Tapi kena beringat ni pun. Cakun. Okey.